Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ba'd. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada penganjur. Buat kesian kalinya kita berjaya berkumpul di satu tempat yang insya-Allah penuh barakah dan seumpamanya sebagai kesinambungan kepada tema perkampungan sunnah pada tahun ini. Untuk kuliah duha ataupun forum yang kedua, tajuk yang diberikan untuk dibincangkan dalam masa yang agak terhad sebenarnya adalah kayu ukur dalam mengenal khurafat. Sebelumnya saya meraihkan hadirin hadirat yang datang daripada pelbagai pelosok tempat, ada yang daripada luar negara dan seumpamanya, kepada ke majlis kita ini. Teringat hadis Nabi SAW yang menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah insya-Allah akan permudahkan jalan mereka untuk ke syurga. Sebelum itu saya perkenalkan serba ringkas dalam waktu yang sangat terhad ini. Panel yang pertama di sebelah kanan saya, Ustaz Ahmad Adnan Fadil, orang tempatan. Beliau berkelulusan bachelor ataupun BA daripada syariah daripada Al-Azhar. Seterusnya master dalam pengajian Islam daripada OUM dan sedang menyambung pengajian PhD di QUIPS. Dan buat mereka yang belum kenal Ustaz Ahmad Adnan, siapa yang biasa beli buku dengan Telaga Biru dan seumpamanya akan biasa dengan buku-buku Ustaz. Ustaz telah menulis lebih 100 buah buku dalam pelbagai genre, dan antara yang saya paling ingat adalah syarah kepada Syama'il Muhammadiyah. Pada saya itu antara yang terbaik lah, siap dengan gambar bos semua besar kan. Baik, dan panel yang kedua, walaupun asalnya berasal daripada Pahang, tetapi sebenarnya sudah menjadi warga Perlis juga. Jadi hari ini kedua-dua panel adalah orang tempatan, moderator sahaja imported. Jadi istimewa lah sikit. Baik, Ustaz Ahmad Najimuddin, bagi mereka yang belum kenal, sebenarnya menjadi warga Perlis semenjak 7 bulan lepas, baru, masih sangat baru, kerana ditukarkan daripada Lembah Kelang, iaitu pejabat mufti wilayah, dan kini menjadi pengarah Jabatan Agama Islam, Hal Ehwal Agama Islam bagi negeri Perlis. Imported juga. Baik, dan beliau berkelulusan bachelor syariah undang-undang daripada Al-Baits University, sekali Dr. Mazli lah kot, Jordan, pada tahun 1994, dan sangat banyak pengalaman dalam pelbagai jabatan dalam JAKIM. Dan yang paling menarik adalah beliau salah seorang ahli panel di radikalisasi, nak sebut payah Ustaz, camp dalam negeri 2018-2020. Jadi kedua-dua panel kita ini, bagi mereka yang belum kenal, sewajarnya bagi perhatian, kerana bukan orang yang biasa-biasa jugalah, kerana pengalaman dan juga penguasaan dalam bidang masing-masing, insya-Allah. Baik, tanpa buang masa, saya pergi kepada soalan yang pertama kepada Ustaz Adnan, sebab dia tuan rumah. Kami berdua ni kira tetamu lah. Jadi kita dahulukan tuan rumah dulu. Secara ringkas lah Ustaz, berdasarkan tajuk kita ni, iaitu kayu ukur. Kita nak kenal, sebab dalam kajian Ana dalam bidang pengajian Melayu, antara yang menjadi kita perasan menjadi masalah di kalangan orang Melayu khususnya adalah mereka macam tak sedar ataupun tak boleh nak bezakan bahawa satu benda yang bentuk budaya adat tu dah masuk kepada wilayah khurafat. Jadi khurafat ke? Jadi gitu. Ingatkan amalan-amalan biasa saja. Kami duk ikut, dah tok nenek kami suruh, kami ikutlah. Kami duk ingat tak ada apa. Rupanya dah sampai tahap yang boleh kata mencapai tahap khurafat. Jadi mungkin Ustaz boleh mulakan dengan memberikan ta'rif, yakni lughatan wa syara'an, tentang khurafat berdasarkan kitab-kitab yang kita kata, berdasarkan rujukan-rujukan yang mu'tabar dan seumpamanya. Falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zahiruddin selaku moderator, yang dikasihi rakan panel Ustaz Najmuddin dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Sebelum kita menjawab soalan yang dikemukakan tadi berkenaan dengan khurafat dari segi ta'rifannya, dari segi pengertiannya, dan juga apa yang dapat kita golongkan dalam perkataan khurafat itu. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita mencapai satu titik persamaan di antara semua kita Islam, orang Islam ini, orang beriman ini, iaitu kita diminta oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam ayat yang begitu banyak, untuk mementingkan al-haq. Al-haq lawannya al-batil. Yang kena khurafat ini dia masuk dalam kelompok kebatilan. Dalam tafsir menyebutkan al-batil, di antara disebut oleh para ulama, insya-Allah nanti kita akan quotekan siapa yang menyebutkannya. Al-khurafat itu ialah al-abatil. Al-abatil jamak kepada batilun. Al-batil, yang perkara yang batil, perkara yang tidak benar. Dalam Al-Quran, satu surah yang mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan, "Lau ma anzalallah 'alan nas illa hadhihi surah lakafathu." Jika sekiranya Allah SWT tidak menurunkan kepada manusia melainkan surah yang pendek ini, nescaya cukup untuk menjadi panduan untuk hidup mereka, dalam kehidupan mereka. Surah yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu ialah surah Al-Asr, di mana Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa, dan kita sedia maklum bahasanya kita hidup ni dengan masa. Masa kita berada dalam perut ibu, masa kita berada di dunia, sementara kita akan berada di alam barzah, kemudian kita akan bangkit, kita akan berada di akhirat, dan kita akan hidup selama-lamanya dalam syurga, insya-Allah kita orang beriman. Dan ada orang yang akan hidup dalam neraka buat selama-lamanya. Jadi masa, Allah bersumpah dengan masa untuk menegaskan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya sekalian manusia berada dalam kerugian. Dan Allah bila disebut kerugian, maknanya adalah kesengsaraan dalam neraka. Dan apabila seseorang itu boleh masuk dalam syurga, tidak ada kerugian, walaupun di sana ada orang yang lebih untung. Ahli syurga bila-bila masa berada dalam keuntungan, walaupun di sana ada orang lebih untung, tapi dia tak akan pernah rugi dalam syurga. Kecuali, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus salihat, dan juga beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan mereka saling berpesan-pesan di antara sama mereka bil haqqi, dengan kebenaran. Dan bahkan bila Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada manusia, Allah menyebutkan al-haqqu min rabbik. Al-Quran ini adalah kebenaran daripada Tuhan. Jadi sebab itu, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling berpesan dengan kesabaran. Jadi sebab itu, bila kita hidup dalam Islam ini, kita mengabaikan yang benar dan kita membiarkan pemikiran kita diserapi dengan kebatilan, bermakna itu menandakan bahasanya kita tidak lagi berada dalam paksi agama Islam. Bila kita membiarkan pemikiran kita diserapi dengan kebatilan, sama ada sudut akidahnya, sama ada di sudut khurafat yang menjadi perbahasan kita pada hari ini, maka tuan-tuan dan sekalian, kita sedia maklum bila kita beragama dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, bukan kerana kita nak orang mengiktiraf kita di dunia, tidak. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf kita sebagai Muslim yang benar, al-mu'min yang benar. Kerana itu saja pengiktirafan daripada Allah Ta'ala sajalah yang akan bawa kita untuk
mencapai kebahagiaan di dunia yang kekal abadi dan akhirat nanti. Jadi sebab itu fokus kita tentang bersekalian, al-haqqu min rabbik, yang benar itu adalah Al-Quran, itu merupakan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Balik pada soalan yang ditanya tadi, Anda sempat merujuk kepada beberapa rujukan. Yang pertama sekali kita ambil dari segi bahasa, Kamus Al-Marbawi. Dalam Kamus Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi, dia menyebutkan khurafat merupakan cerita karut marut. Itu yang pertama sekali, itu khurafat. Dalam Mu'jam Al-Wasit, ini Mu'jam bahasa Arab, kata dia al-khurafatu al-hadis al-mustamlah al-makzub, cerita menarik tapi sebenarnya bohong. Itu mana khurafat. Cerita itu menarik tapi sebenarnya penuh, dia merupakan al-mustamlah, maknanya yang menarik minat, al-hadis al-hasan, tapi kata dia al-makzub, tapi sebenarnya dia adalah pembohongan. Dan begitu juga dalam majalah Al-Azhar. Bagi orang yang mengaji Al-Azhar ni, dia tiap-tiap bulan akan keluar majalah Al-Azhar yang ditulis macam jurnal Al-Azhar. Ada satu tajuk pada tahun 22, masih baru. Satu artikel yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Majid Al-Mutawalli, yang tajuknya Manhajul Islam fi Muharabatil Khurafah fi Dawi Ta'alim Asy-Syariah. Manhaj Islam dalam memerangi khurafat, berdasarkan kepada syariat Islam. Itu tajuk dia menjelas, bahwasanya mana tidak terselindung lagi di segi tajuk, bahwasanya khurafat ini mesti diperangi. Di segi tajuk dia dah isyaratkan kepada kita. Manhajul Islam, manhaj Islam fi muharabati al-khurafah. Mana Islam ni memang dia nak serang habis-habisan perkara yang dinamakan sebagai khurafat ini. Tak boleh diterima langsung, tidak boleh tolak ansur dengan masalah khurafat. Sebab itu bila orang tanya pandangan ustaz, apa pandangan ustaz tentang rumah hantu, ini ada orang tanya. Tuan-tuan Muslim, kita baca dalam Quran, wa iyaya farhabun, Allah Ta'ala kata, kepadaku saja hendaklah kamu takut. Ini tiba-tiba orang buat untuk hiburan, nak suruh kita takut. Kejayaan rumah hantu ni sejauh mana orang takut? Kalau tuan-tuan pergi rumah hantu, bayar RM10, keluar tak takut, makna tuan-tuan akan rasa rugi, dibohongi. Tapi itu sedang berlaku hiburan. Hiburan dia panggil. Dan tak khurafat macam mana tuan-tuan sekalian? Siapa yang boleh bagi tahu bahwasanya hantu tu memang begitulah rupanya? Hantu tu sendiri pun kalau tanya tuan-tuan sekalian, dari sudut akidah Islam, dari segi benda al-ghaibiyat, makhluk ghaib, dia tidak lari daripada malaikat, kemudian jin dan juga ruh. Adakah malaikat menjadi hantu? Hasyalillah. Malaikat ni dia nak turun ke bumi pun, kalau Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala perintahkan, baru dia boleh turun. Dan malaikat dia tak akan ganggu orang. Malaikat ini kalau dia nak menjelma sekalipun, dia tak akan menjelma dalam rupa yang hodoh. Adakah roh manusia yang mati, roh yang mati tak tenang? Kita sudah maklum dalam akidah kita Islam, tuan-tuan sekalian, roh ini bila dia dah masuk alam lain, dia tak boleh patah balik ke belakang. Kita sendiri membaca dalam nas, dalam Quran pun ada imbasannya, dalam hadis pun ada menceritakan bahwasanya manusia di alam di sana ada yang sedang berhadapan dengan nikmat kubur. Kuburnya diluaskan, dihamparkan dengan pemaidani daripada syurga, dibuka pintu yang membusi ke syurga, dan ada yang diazab dalam kubur. Jadi kalau ada di sana yang terlepas daripada berada dalam kubur, senang banyaklah. Kalau takdir kata roh yang beriman, dia pun tak mau balik dah ke dunia ni. Nak balik buat apa? Bahkan akhimis salah ya Rabbi, dia minta, ya Allah segerakanlah bagi berlakunya kiamatnya Allah, supaya saya boleh berhimpun kembali dengan keluarga saya. Kerana sebab dia sedang seronok di sana, dia teringat kita di sini yang kafir,
yang mendahaka kepada Allah, dia sedang diazab di sana. Itu yang sabit dengan nas. Maka bila masa ruh masih berlegar di atas muka bumi menjadi hantu, maka dia kata, dak Ustaz, ada hadis menyebutkan bahawa ruhul mukmin macam mana hadisnya tu, ruh seorang mukmin itu mu'allaqatun bidaini, atau kama qala Nabi sallallahu, tergantung dengan sebab hutang. Hak tu ruh, itulah Ustaz tu. Mana roh yang duduk berlegar di bumi sebab tak bayar hutang. Itu dia silap faham hadis. Mana tergantung, itulah ditangguh. Hatta dia mati syahid sekalipun, Allah Ta'ala menangguh nikmat yang sepatutnya dia dapat sebab alam di sana, alam roh. Bukan makna roh itu berada di bumi. Jadi sebab itu satu ketika dahulu ana pernah cuba mensemak kaji masalah bila orang Melayu, bila dia berlaku kematian, dia beramal. Sebab dia kata maknanya kita kena buat majlis tu kerana roh balik ke rumah, roh balik rumah. Jadi kita pun tengok, dan wallahu alam, mungkin ada sahabat-sahabat lain yang lebih pandai lah hadis ini, mungkin boleh buat kajian lebih lanjut. Anda melihat tidak ada hadis dalam sunnah, dalam kitab rujukan sunni tidak ada. Yang jumpanya dalam kitab Syiah. Kalau tak silap mana tu berjumpa dalam kitab Al-Kafi, bahasanya ruh itu balik. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita di tanah Melayu ini, kita mazhab Syafi'i. Ya, kata-kata dalam mazhab Syafi'i, dan juga dari segi akidahnya, kata-katanya mazhab Asy'ariyah, dan melihat kepada kadang-kadang orang merasakan ada ramai yang tersentuh dan sebagainya, tapi yang merasakan bahawa mazhab Syafi'i ini sedang ditunggangi, dan juga mazhab Asy'ariyah pun sedang ditunggangi oleh pengaruh-pengaruh daripada luar, pengaruh batiniyah. Yang pada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali telah berjuang bermati-matian untuk menyelamatkan akidah umat Islam daripada pengaruh batiniyah, wahdatul wujud, pengaruh Syiah Fatimiyah yang menguasai Mesir pada ketika itu, dan juga pengaruh Syiah Zaidiyah yang menguasai Yaman. Jadi oleh kerana dipanggil faktor sejarah, Islam di tanah Melayu dibawa masuk, maka kesan-kesan itu masih ada. Tuan-tuan sekalian, kita bukan taksub mazhab dan sebagainya, tapi kita sayang akidah kita, dan kita sayang akidah umat kita dan juga bangsa kita Melayu. Ya, orang dulu telah pun bawa masuk Islam, dan dengan perjuangan mereka itu tidak tinggal seorang pun orang Melayu melainkan semua Islam. Tapi tiba-tiba diserapi dengan perkara khurafat, diserapi dengan unsur-unsur Syiah. Mulut kita kata kita tak setuju dengan Syiah, tapi sebagaimana yang disebut oleh pengerusi tadi, banyak khurafat Syiah yang telah kita sedang amalkan pada ketika itu. Kecintaan yang berlebihan kepada orang yang bergelar Ahlul Bait. Bukan kita tak cinta Ahlul Bait, bahkan kita berselawat dan sebagainya. Tapi kita sendiri dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan sekalian, kita baca masadir syar'i dalam memutuskan hukum mengikut Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i sendiri pernah bersyair dalam mafhum dia, kalau kamu nak kata aku Syiah semata-mata akan aku kasih kepada Ahlul Bait keluarga Nabi, tak apa, kata aku Syiah, tak apa. Itu dari segi itu kebenaran dia panggil. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dalam sumber mengeluarkan hukum, dia tak letak salah satu daripadanya adalah dipanggil macam mana Syiah letakkan salah satu sumbernya ialah imam-imam Ahlul Bait, Quran, hadis, dan juga imam-imam Ahlul Bait. Tapi dalam masadir Imam Syafi'i dan kita mazhab Syafi'i, kata-kata tanah Melayu ini, Quran, hadis, ijma', ya, qiyas, qaulus sahabah, ya. Tapi kenapa kita pada ini? Sebab itu kita sebut tadi bahawasanya mazhab Syafi'i ini sedang ditunggangi, dan juga mazhab Asy'ariyah sedang ditunggangi. Itu menarik Ustaz, ya. Poin yang sangat menarik, dan anda ingat akan ada lanjutan daripada wacana tersebut.
Cuma sekarang kita akan pergi pada Ustaz Najmuddin. Dan buat tuan-tuan dan puan-puan yang belum tahu, di sini ada satu dokumen rasmi daripada JAKIM yang bertajuk Khurafat dan Azimat Garis Panduan. Saya memang duk guna matan ini untuk kuliah-kuliah di surau masjid. Kemudian saya akan katalah, sebab dalam ni semua ada pasal mandi safar lah, apa semua tu semua dalam ni. Saya kata kalau nak marah pada saya, jangan marah pada JAKIM. Boleh gitu Ustaz? Ni orang JAKIM ada ni. Dan yang menariknya, Ustaz Najmuddin antara orang yang terlibat dalam menyediakan dokumen keramat ini. Jadi Ustaz Najmuddin, soalan mudah saja, bentuk dan ciri-ciri khurafat. Namun kalau Ustaz nak cerita sikitlah di sebalik dokumen ini, bagaimana munculnya, prosesnya sikitlah supaya kami tahu bahawa kerajaan, otoriti agama di peringkat kerajaan, maksudnya cakna dengan hal-hal ini bukanlah tak ambil tahu langsung dan seumpamanya. Falyatafaddal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zahiruddin, moderator kita, Al-Fadhil Ustaz Adnan Fazil. Ustaz Adnan ni saya jumpa dah kali kedua rasanya, sebelum duduk di Perlis ni. Tapi dengan izin Ustaz, buku Ustaz saya dah guna kuliah kat Selangor habis 2 biji dah. Okey. Sebab Ustaz Adnan dia rajin menulis. Kita ni kadang bukan malah nak menulis, tapi suka guna orang punya. Tak apalah ya, insya-Allah dua-dua dapat pahala. Ustaz sedia buku dapat pahala, saya guna pun dapat pahala insya-Allah saya, dengan izin. Baik. Pertama sebelum kita masuk kepada persoalan tadi, saya cuba ringkaskan saja insya-Allah. Pertama berkenaan dengan dokumen yang ada yang ditunjukkan oleh Ustaz Zahiruddin itu, garis panduan khurafat dan azimat. Ya, dia keluar sebenarnya kalau tak silap saya lama dah, area tahun 2000 macam itulah rasanya. Sebelum dan bersama dengan dia ada satu lagi garis panduan, bukan satu lagi, garis panduan perbomohan dalam Islam ada juga disediakan. Garis panduan silat pun ada disediakan. Okey, jadi sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, JAKIM ini satu badan penyelaras. Jadi dia kerja dia buat dokumen-dokumen itu untuk diguna pakai oleh pihak negeri. Cuma terpulang pada pihak negeri lah nak guna tak guna. Jadi garis panduan tu memang sangat banyak. Kita nak buat kursus motivasi, garis panduan motivasi dah ada. Tak boleh ada unsur khurafat pun sama Ustaz. Benda-benda pun ada dalam tu. Tak boleh ada unsur-unsur yang mengarut, yang tak ada sandaran, semua kena ada dalam motivasi tersebut. Jangan buat dakwaan yang melampau-lampau. Itu benda yang ada dalam garis panduan tersebut. Baik, itu antara buku yang ada lah. Dan buku ni sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pun dia boleh cari dalam Google pun ada PDF. Kan boleh ada PDF. Jadi boleh ambil je lah ya, semua isunya. Saya tak jumpa lah Ustaz, tak cari memang tak jumpa. Dia tak akan datang macam tu je. Yang datang macam tu Ustaz, ilham dengan ilmu laduni je. Yang datang macam tu kan. Lain pada tu kena cari kan, kena cari. Jadi itu melainkan yang macam ni. Yang macam ni tuan-tuan duduk KL, duduk Selangor, duduk Negeri Sembilan pun boleh dengar ceramah ni, sebab dia online, Suara Sunnah ada kan. Itu tapi itu bukan kira laduni tu. Itu teknologi. Kan dia kata ni pun termasuk dalam laduni Ustaz, kita nak kategori mana pula Ustaz? Jadi tak tahulah. Baik. Jadi saya cuba ringkaskan insya-Allah ya. Baik. Pertama berkenaan dengan ciri khurafat, Ustaz Adnan sebut tadi. Ya, dia berkait dengan, dia mesti ada ciri ni sebenarnya. Di cerita-cerita yang mempesonakan. Dia mesti ada ciri tu. Di ciri-ciri cerita yang mempesonakan, yang menyeronokkan. Kalau kita rasa bila kita dengar tu ada wow factor dia. Kan tak pernah ada ustaz cerita pun benda ni. Kenapa ustaz ni cerita benda ni? Nanti saya bagi contoh tuan-tuan ya. Saya suka bagi contoh Ustaz Nan dengan izin. Okey baik. Cerita-cerita yang mempesonakan, yang menyeronokkan, yang mana dia berkait dengan satu kepercayaan yang kemudian dizahirkan menerusi perbuatan. Okey, dan cerita-cerita ni, i'tiqad dia ni semuanya tak ada sandaran langsung. Okey, yang Ustaz Adnan sebut tadi, dia berkait dengan perkara karut, perkara dusta. Kalau bahasa mudahnya kita kata macam inilah. Khurafat ni ciri dia adalah satu bentuk kepercayaan, amalan kita yang dibuat oleh masyarakat tapi langsung tak ada sandaran daripada Al-Quran. Itu satu. Dan paling bahaya, dahlah tak ada sandaran daripada Al-Quran, bimbang-bimbang dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang kita sangat-sangat bimbang. Contoh tuan-tuan,
Ya contoh, tapi saya tahu depan-depan ni ada juga asatizah yang hebat-hebat. Tapi cerita yang saya bawa ni jangan bawa dekat surau masjid. Nanti saya pula dituduh penglipur lara. Saya bagi contoh saja. Sebab cerita ini saya dengar semasa saya masa tu saya ingat tahun 2001 macam tu. Dan saya bila dengar cerita ni, saya kata aku tak pernah dengar cerita ni selama aku mengaji pun. Okay. Tapi cerita dia mempesona sebab masa minum dengan jemaah surau, semua cerita dia kata, ustaz ini cerita sangat best ustaz. Tapi bukan saya cerita Ustaz, ada ustaz lain cerita. Saya kebetulan masa tu jadi pendengar, dan saya pun terpesona ustaz dengan cerita dia, sebab saya tak pernah dengar cerita tu berkenaan dengan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj Ustaz. Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan, contohnya saya nak kait dengan isu cerita-cerita khurafat ni, dia akhirnya jadi satu kepercayaan. Kita biasa dengar ustaz-ustaz kita menceritakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku kepada baginda Nabi SAW. Dia tak lari daripada kes Nabi rasa duka cita kerana kewafatan Khadijah, Abu Talib, dan dakwah baginda di Taif tidak diterima. Betul tak ya? Dia cerita lingkaran ini saja. Tapi bila saya pergi satu kuliah, saya dengar ustaz ni menceritakan suatu benda yang memang out of the box sungguh Ustaz. luar kotak sungguh. Bila dia cerita, sebenarnya dia kata cerita, tapi saya beritahu dulu tuan-tuan perempuan cerita ni habis kat sini saja. Jangan tuan-tuan bawa cerita pula balik kampung, cerita pula yang ni, oh dia punya khurafat tak habis lah. Pergi Perlis pun bertambah khurafatnya. Jadi ini saya cerita je tuan-tuan, cerita. Okay, benda ni bertebaran dan paling bahaya bila dibawa oleh ustaz yang dah ada nama. Itu paling bahaya. Okay? Baik. Kalau Ustaz Adnan, orang dah kenal, penulis buku, dia bawa cerita tu, orang payah nak petikai dah. Ni siapa Ustaz Adnan yang bawa? Engkau dengan Ustaz Adnan siapa? Engkau ada buku tulis tak? Tak ada. Ustaz Adnan ada 560 buku dah. Dia akan petikai dari sudut itu. Jadi Ustaz ni dia bawa cerita, dia kata Isra' dan Mi'raj ini berlaku ialah kerana perdebatan di antara langit dan bumi. Saya dengar, wah aku tak pernah dengar cerita ni. Jadi di situ dah ada wow factor tu, daya tarikan. Okay? Dia kata perdebatan antara langit dan bumi. Panjang cerita dia, tapi saya ringkaskan saja. Okay? Dia kata bumi mengatakan bahawa aku mulia kerana dekat aku ada Kaabah. Langit juga kata aku mulia kerana aku juga ada Baitul Ma'mur. Okay? Kemudian dia kata dekat sini bumi kata aku mulia sebab ramai orang tawaf Kaabah dekat sini. Langit pun kata aku pun lagi mulia sebab malaikat yang tawaf. Okey. Bumi pula last kali cerita tuan-tuan, dia banyak perdebatan tu, tapi saya tak ingat lah. Ingat sikit-sikit. Last kali dia cerita, bumi kata aku mulia berbanding kamu kerana di atas perut akulah lahirnya kekasih Allah. Kau ada? Dia kata kau ada? Dia tanya. Langit pun sedih tuan-tuan. Sedih. Sebab apa sedih? Sebab tak ada kemuliaan dah. Akhirnya langit meminta dengan Allah supaya aku dimuliakan, lalu Allah memuliakan langit dengan dinaikkan Nabi ke langit. Mulialah juga langit. Saya pun dengar, wow. Naik itu dengan capal itu? Naik itu bawa capal. Naik pula cerita capal pula, tak sudah cerita khurafat. Contohnya begitu. Nampak tak? Saya rasa tuan-tuan pun dah terpesona dengan cerita tu tadi. Ustaz terpesona dah. Kalau saya tak kata cerita tu karut, pengarah Jaid bawa takkan karut. Dah ustaz pun sedap cerita tu. Cerita tu kalau kita ulas tentang penceramah 5 hari 5 malam tak habis. Nampak tak? Itu sahaja. Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan yang dengar tadi pun dah terpesona Ustaz nak tahu cerita tu apa. Akhirnya itu keadaan dia. Bila sampai ke langit, banyaklah pula cerita tentang 40,000 burak yang ada kat sana. Kenapa burak tu dipilih? Kerana dia duduk kat tepi sedih. Kenapa dia sedih? Kerana dia rindu nak berjumpa dengan Muhammad. Akhirnya jumpa dengan Muhammad, turunlah burak tu ke bumi. Nampak tak? Dia banyak cerita-cerita mempesona macam tu. Tapi masalah dia ialah cerita itu langsung tidak ada sandaran daripada Quran, tak ada, hadis pun tak ada. Dia ada dalam beberapa buku yang ulama memang kata buku ni bermasalah, tetapi buku ini diguna pakai oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz kita dekat surau dan masjid. Akhirnya benda tu akan berterusan.
Nampak? Berterusan bila ustaz-ustaz daripada Perlis datang, ini semua adalah benda yang tidak ada sandaran lah. Alah, puak-puak depa ni memang lah, semua benda tak ada sandaran, semua benda dia main isu tu habis lah. Ilmu stop dekat situ. Nampak tuan-tuan? Poin kita ialah benda betul datang daripada mana pun sila terima. Hatta dia datang daripada musuh kita pun, kalau dia betul, terima. Okey, itu prinsip kita ya, prinsip kita. Baik. Jadi kita kata tadi, Ustaz kalau masa habis tolong beritahu ya. Okey. Baik. Jadi saya sebut tadi di cerita-cerita yang menyeronokkan dan mempesonakan. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, cerita tadi habis kat sini je. Jangan tuan-tuan balik Johor bawa cerita pula Ustaz. Balik Kedah bawa cerita pula. Sudah cerita. Lepas tu dia cerita ni, dia akan pasti yang mencerita tu ditambah Ajinomoto Ustaz. Jadi cerita lagi sedap. Saya cerita setakat tu dia akan tambah lagi cerita lain Ustaz. Jadi cerita tu tak habis. Sebab tu khurafat dalam masyarakat kita, dia tidak akan jumpa jalan penyelesaiannya selagi mana kita tidak kembali kepada dasar utama Quran dan hadis yang sahih. Selagi mana tak kembali kat situ, benda ni akan terus berterusan jadi khurafat dalam masyarakat. Baik. Dan paling bahaya tuan-tuan, saya beri contoh, saya suka beri contoh je, senang kan. Dan paling bahaya benda khurafat ni bila dia dikaitkan dengan agama, sangat bahaya. Sebab orang akan percaya. Contoh, kita sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan ya, bila orang azan, iza sami'tumun nida, bila orang azan, faqulu misla ma yaqulul muazzin. Betul tak ya? Hendaklah kamu sebut seperti mana yang disebut oleh Bilal muazzin ya. Bermakna kalau dalam mazhab kita mazhab Syafi'i itu dia kata kena senyaplah, sunat. Okey, sunat hukum untuk senyap, kita jangan bercakap-cakap. Sunat tu sebab apa? Sebab kita dituntut untuk jawab azan tu. Baik. Datang orang kampung, dia nak cerita pada budak-budak. Ini satu isu. Sebab dia cerita, ustaz, kalau kita cerita kat budak-budak benda hadis-hadis ni bukannya faham pun. Jadi kita kena bawa cerita yang dia faham. Masalahnya ialah dia bawa cerita yang budak faham. Bila nak besar, dia nak counter balik cerita tu tak sempat. Sebab atuk yang cerita tadi dah mati dah. Jadi budak ni dia pegang cerita atuk dia sampai bila-bila. Nampak tak? Contoh, siapa-siapa yang bercakap ketika mana azan, kampung kat situ banyak burung gagak tuan-tuan kat luar. Siapa-siapa yang bercakap ketika azan, apabila dia keluar daripada masjid, burung gagak akan koyakkan telinga dia. Budak-budak memang senyap terus lah. Nampak? Tapi problemnya ialah dia kata niat kita baik ustaz. Ini masalah utama dalam bab khurafat. Benda baik betul, tapi cerita tu tak betul. Nampak? Sandaran tu entah mana-mana. Nampak? Mujurnya dia tak kaitkan dengan Nabi SAW. Nampak? Bila kait dengan agama dia jadi berat. Begitu juga isu azan ni, ada satu ketika dulu saya balik ke Negeri Sembilan, ada satu tempat dia cerita, saya dengar dia nasihat budak tu. Dia kata apa? Kau jangan bercakap masa azan, diam. Apa salahnya kalau dia cakap dengan budak tu, diam masa azan, ikut apa yang Tok Bilal sebut? Takkan tak boleh sebut kan? Mesti boleh punya. Baik. Tapi yang pakcik ni kata, kau jangan bercakap masa orang azan, nanti mati, jenazah berat. Oh, saya kata jenazah tak berat, kau yang berat sebenarnya. Apa tak? Masyhur tu. Masyhur. Masyhur cerita macam tu, nampak? Jadi maknanya kita yang ada sekarang ni pun cerita macam tu dia masih lagi berkeliaran dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab orang kita masih cari sesuatu yang mempesonakan. Itu isu dia. Jadi macam mana nak counter? Dia kena balik semula kepada dasar Al-Quran dan juga hadis. Dan untuk yang seterusnya saya ringkaskan saja. Ustaz Zahruddin tanya tentang tadi tentang ciri bentuk. Saya sebut bentuk contoh saja. Okey, bentuk mudah saja tuan-tuan. Tapi ini saya kena sebut dekat sini. Okey, sebab ada isu baru-baru ni tentang isu kubur. Isu kubur. Saya sebut senang. Nak label apa label lah ustaz. Tak ada masalah. Saya cakap straight forward je, senang. Okey. Pergi kubur tuan-tuan, sunnah. Okey. Orang hidup berdoa untuk orang mati, termasuk dalam hadis yang Nabi kata itu amalan yang akan sampai, tak ada isu. Betul? Doa orang hidup kepada orang mati. Baik. Problem orang kita ialah dia yang hidup pergi minta dengan orang mati. Itu yang problemnya. Nampak? Kita hidup doakan orang mati, buat apa pergi minta tolong dengan orang yang telah mati? Pergi kat kubur. Nampak? Bila pergi kat kubur tu pula timbul benda lain lagi. Nampak dekat kubur tu apa?
diikat tali tu pula ambil tuan-tuan. Di situ dah berdosa sebab curi hak orang tuan-tuan. Nampak tak? Itu belum curi batu nisan Ustaz. Sebab dia tengok nama dia sama dengan si mati, dia kata esok aku tak payah beli batu nisan dah, dia cabut batu nisan orang tu. Nampak, sebab namanya sama. Tak mustahil benda tu boleh berlaku kan. Itu contoh saya kata. Jadi isu kubur ni kan, cuma kita tak boleh buruk sangka. Itu point dia. Orang pergi kubur ni tuan-tuan, bukan semua pergi minta tolong dengan orang mati dalam kubur tu. Nampak? Janganlah kita nampak semua orang pergi berdiri kat kubur, kita tuduh kuburiun belaka. Nampak tak? Sebabnya dia tadi berdoa dekat kubur, dan doa orang hidup kepada orang mati, betul saya? Sampai. Isu lain sedekah, bacaan Quran, itu isu bacaan Al-Quran, sedekahkan pahala, itu isu khilaf. Betul saya? Itu isu khilaf. Isu doa tak ada isu. Okey, sampai. Cuma kita kata dekat sini, buat apalah disibuk-sibukkan dengan kita pergi minta tolong dengan orang yang dah mati, sedangkan kita boleh direct minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Nabi pun sebut, hatta bab selipar pun kalau putus minta tolong dengan Allah kan, minta tolong dengan Allah. Ini kita dok minta tolong benda-benda yang berkisar di sekitar kita ya. Baik, saya bagi contoh tu saja. Maksudnya apa yang saya nak sebut dekat sini tadi, dengan beberapa contoh itu, yang saya nak simpulkan ialah khurafat ini dia adalah kepercayaan karut dalam masyarakat, dan dia datang dalam masyarakat kita dalam pelbagai bentuk. Itu sebut satu je contoh tadi ya. Contoh pergi ke kubur. Yang pergi kubur ni minta tolong dengan orang mati, lepas tu pergi ambil apa Ustaz? Tanah. Ini satu lagi tuan-tuan ya. Ini ilmu tamat di sini, dia tidak disanadkan Ustaz. Okey, kalau ada orang buat, dosa tanggung sendiri. Saya cuma sebut saja. Okey. Ada orang kadang-kadang benda karut ni setan mudah tolong, betul tak Ustaz? Ambil tanah kubur tu kan, dia pergi lempar dekat rumah orang, tertidur belakang orang tu. Sebab dia kira tidur macam orang mati Ustaz. Nampak? Tapi semua benda-benda ni mustahil dia boleh berlaku begitu, melainkan dia ada bantuan daripada makhluk lain yang dia minta tolong. Cuma saya sebut, Ustaz Adnan pun sebut tadi, khurafat dia bukan sekadar khurafat, bahkan bahayanya kadang-kadang dia boleh jatuh kepada syirik. Yang itu kena hati-hati tuan-tuan ya. Baik, jadi itu saya rasa cukup saya mana berkenaan dengan ciri dan bentuk khurafat. Wallahu a'lam. Baik, dalam dokumen ini, terima kasih Ustaz Najmuddin, sedikit saya tambah baca quotation ini. Berdasarkan definisi ciri-ciri tadi, disimpulkan dengan cukup cantik dalam dokumen rasmi ini tuan-tuan. Dia kata khurafat ialah semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Pada saya Jamik dan Manik ta'rif yang Jakim bagi ni. Berdasarkan ta'rif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Jadi cukup cantik ya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Jadi kami sebelum berforum, kami buat grup khas, bincanglah sikit apa nak disampaikan kepada tuan-tuan. Jadi antara soalan saya kepada dua orang panel daripada Perlis ni, apakah khurafat yang masih lagi ada di Perlis? Dua-dua tak boleh jawab. Maksudnya apa dia? Dua-dua tak perasan ada benda-benda khurafat yang masih popular di Perlis. Jadi pada saya ini satu benda yang cukup membanggakan lah tuan-tuan ya, secara umumnya, sampai tak tahu nak bincang apa dia khurafat sini. Tiba-tiba muncul, ada satu Ustaz Adnan sebut tadi, rumah hantu. Itu pun dah berlalu dah. Itu pun dah berlalu. Cuma Ustaz dalam kebetulan Ana tulis satu buku iaitu Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Memang bidang kajian Ana berkaitan dengan pemikiran beragama di alam masyarakat Melayu, di alam Melayu. Antara kesimpulan daripada pemerhatian 10 tahun dulu Ustaz saya mendapati isu utama dalam ramainya masyarakat awam tak boleh nak faham batasan antara khurafat, syirik dan benda yang bersifat budaya yang diterima oleh syarak. Antara lain adalah tak fahamnya mereka tentang konsep al-ghaib fil Islam, yakni kedudukan perkara yang melibatkan dimensi al-ghaib. Kalaulah mereka faham konsep al-ghaib yang dalam Al-Quran ada dalam hampir 50-60 ayat, maksudnya batasan-batasan al-ghaib yang duk kena tipu kepada bomoh, pawan, dukun, itu semua sebab dengar cerita benda ghaib pelik-pelik,
teruja dan rasa betul, sedangkan tak ada sumber pada Quran dan Sunnah. Jadi kalau Ustaz boleh bagi sedikit gambaran sepatutnya bagaimana keimanan terhadap perkara gaib, yang mana secara automatik benda-benda khurafat bila datang sepatutnya kita rasa benda ni tak patut kita percaya. Mungkin Ustaz boleh huraikan daripada situlah, insya-Allah, untuk round kedua ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Taala sekalian, kita semua sedia maklum bahawa sebagaimana disebut oleh moderator tadi, kita akan bertemu dalam banyak ayat dalam Al-Quran Karim. Allah SWT sendiri menegaskan di antara surah An-Naml ayat 65. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah ya Muhammad, tiada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Ada ayat yang cukup jelas, tak perlu tafsir pun. Dan begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci pembenaran segala yang gaib. Tiada siapa yang mengetahuinya melainkan Dia sahaja. Bahkan lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sendiri bagi tahu bahwasanya walaupun dia sudah mencapai martabat nubuwah risalah, tapi dia sendiri pun tidak tahu yang gaib. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 188, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa ma massani su. Jadi Allah Ta'ala menyuruh, merintahkan Rasulullah untuk menegaskan kepada umat dia, katakanlah ya Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kalau aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak akan ditimpa kesusahan. Kita sedia maklum ada masa Rasulullah ditimpa dengan sakit, ada masa Rasulullah pun pernah disihir, dan ada masa Rasulullah menghadapi dalam peperangan Uhud tewas. Kalau Rasulullah tahu perkara gaib, sudah tentu Rasulullah akan awal-awal lagi mengelak daripada hadir dalam peperangan Uhud, menangguh dan sebagainya, ataupun boleh mengelak boleh melakukan sesuatu supaya tentera pemanah itu tidak turun daripada bukit pemanah itu. Tapi Nabi sendiri pun tidak tahu yang gaib. Tapi hari ini kita melihat banyak orang yang mendakwa dia mengetahui yang gaib, bahkan dia boleh scan pula. Itu masalah sekarang ni. Bila orang menghadapi musibah sekalian, sakit, biasanya begitulah, orang mengambil kesempatan atas kemudaratan orang lain untuk mengaut keuntungan. Dalam keadaan sakit mengharapkan penyembuhan, kemudian orang yang mengambil kesempatan ini lalu dia scan, dia kata masalah sekarang ni Pak Cik sebenarnya telah masalah Pak Cik ni adalah daripada jin. Ada 10 ekor jin yang duduk membelenggu Pak Cik ni, kena buang semua sekali. Sekok orang utaralah, sekok 200. Kalilah 10 kali 200, 2,000 satu botol. Ini realiti tuan-tuan sekalian yang berlaku dalam masyarakat kita ini. Macam mana dia boleh tahu perkara gaib? Macam mana dia boleh melihat jin, tuan-tuan sekalian? Padahal kita sendiri merhatikan macam mana jin sendiri pun, tuan-tuan sekalian, dia sendiri pun tidak ada kemampuan sebenarnya. Dan dia sendiri pun makhluk sebagaimana kita juga. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, kita tidak menafikan pengobatan secara ruqyah, pengobatan secara rohani dan sebagainya, kita tidak nafikan. Bahkan di sana Nabi SAW mengajar kita doa. Doa sama ada penyembuhan dengan Al-Quran atau penyembuhan dengan hadis-hadis Nabi dengan doa-doa dan sebagainya.
Allahumma rabban nas azbil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Tapi semuanya tidak berada dalam lingkungan doa kepada Allah Ta'ala. Cuma doa untuk penyembuhan ini dia ada istilah disebut sebagai ruqyah syar'iyyah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, dalam masalah ghaib ini hendaklah kita berhati-hati. Apatah lagi berkait dengan persoalan agama. Dan di sana Imam Muslim rahimahullah telah merekodkan, mencatatkan satu ungkapan daripada tabi'in, salah seorang tabi'in al-kibar, iaitu Imam Ibn Sirin. Dan begitu juga Imam At-Tirmizi turut mencatatkan yang sama dalam Syama'il Muhammadiyah di hujung sebelum dia tutup kitab Syama'il dia, yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa dia tutup dengan ungkapan ini? Al-ilmu dinun, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama. Sebagaimana kita sayang agama, berhati-hati tentang agama, ilmu agama mesti berhati-hati juga. Jangan bermudah-mudah untuk kita menerima, mengambil daripada orang yang tidak bertanggungjawab, orang yang tidak berdisiplin dan dalam menakal. In kunta naqilan, in kunta mudda'iyan fa'alaika bid-dalil, wa in kunta naqilan fa'alaika bitasabbut. Dan peganglah kaedah ni yang diamalkan oleh ulama kita sejak zaman berzaman. Jika kamu mendakwa, kamu mesti bawa bukti. Jangan tuduh saja sebarangan. Dan in kunta naqilan, jika kamu menakal, memindah ucapan orang lain, fa'alaika bitasabbut, kamu wajib memastikan ucapan itu benar daripada orang yang disandarkan. Di sekarang ni kita menyandarkan ucapan itu kepada Rasulullah, kita menyandarkan ucapan itu kepada agama. Agama nak kita percaya begitu, tapi tidak ada sumber daripada Al-Quran, tidak ada sumber daripada Rasulullah, hadis Nabi SAW, maka dia jadilah pembohongan. Dan Nabi SAW telah beri amaran kepada kita, amaran yang cukup tegas dalam hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengadakan pendustaan terhadapku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya daripada api neraka. Tak mati lagi, masih hidup di dunia, tapi sudah ada persiapan, dia sendiri mempersiapkan tempat duduk dalam api neraka. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita dari satu segi okeylah tuan-tuan sekalian, mana teruskan, mana suka berkongsi. Orang ini dia suka berkongsi info-info yang baik. Tapi kalau berkait dengan agama dan hadis, tuan-tuan sekalian, sebelum berkongsi, tasabut dulu, pastikan dulu. Datang hadis, tengok riwayat siapa di bawah itu. Riwayat siapa yang mencatatkan. Bukhari, Muslim, kerana kita dengan Rasulullah dah 1400 tahun lebih. Kalau orang yang datang, yang menghantar, yang forward hadis pada kita itu sabda Nabi SAW, tapi dia tidak nyatakan di bawah, dia sendiri pun tidak jaga disiplin, mana kita tidak boleh terima ilmu daripada dia. Dia sendiri tidak disiplin. Pada hari ini disiplin itu yang penting, disiplin ilmu itu. Kedoktoran, bidang kedoktoran, tanya doktor. Bidang guaman, tanya peguam. Bidang agama, kalau hadis kena rujuk pada muhaddisin, kalau fiqh kena rujuk pada fuqaha, kalau tafsir rujuk kepada mufassirin. Jadi sebab itu, sebagai contoh tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan nak kata susu kambing adalah susu yang paling baik, kalau tuan-tuan nak kata di saintifik, rujuk pada doktor pakar mana yang kata susu kambing ini paling baik. Tapi kalau tuan-tuan nak claim Tibun Nabawi, kena tengok hadis mana yang menyebutkan bahawasanya susu kambing itu susu yang paling baik. Wallahu a'lam. Setakat sekarang ni yang bertemu dalam Sunan Ibnu Majah, Nabi suruh minum susu lembu. Itu jelas. Dia kata, tak Ustaz, para Nabi belah kambing dengan susu kambing lain. Dia memerlukan kepada hadis lain pula. Tapi begitulah dalam masyarakat Melayu, bila jual susu kambing, ini susu Tibun Nabawi, susu dipanggil amalan Nabi, susu yang paling baik. Sebab dia kutkan, disandarkan kepada Tibun Nabawi. Disiplin dia tuan-tuan sekalian, disiplin. Jadi sebab itu
seorang ustaz sekalipun, dia bukan menguasai semua bidang. Kalau bab hadis, sebelum dia mengajar, dia kena ambil masa sikit untuk rujuk kepada, kalau sunan musnad Imam Ahmad, rujuklah tahqiq. Sebagai contohnya Syekh Su'aib Al-Arnaud yang mentahqiq sunan Imam Ahmad. Oh, tak sempat, tangguh, tak payah baca di situ. Risiko yang terlalu berat. Karena kita mengadakan penustaan terhadap Nabi SAW. Ataupun kalau terpaksa sebut juga, sebutlah hadis ini ada dalam musnad Imam Ahmad, hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmizi, ataupun dalam Ibnu Majah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian, jelas perkara gaib ini ya mesti ada sandaran daripada Quran hadis, barulah kita boleh cerita pada orang lain. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, dia akan jadi khurafat, dia akan jadi pembohongan. Wallahu a'lam. Baik, masih pada Ustaz. Ustaz sebut pasal jin tadi, saya teringatlah bila kita bincang pasal jin, fatwa wilayah pernah keluar bahawa jumhur ulama mengharamkan meminta bantuan daripada jin. Tetapi saya bawa benda itu dalam satu kuliah, jemaah datang, Ustaz, dalam Quran Nabi Sulaiman guna jin untuk jadi dia punya hamba lah, apa semua kan. Itu boleh, dia kata. Saya kata, pakcik adik-beradik Nabi Sulaiman ke? Ini qiyas ma'al farik lah. Dia guna cerita Quran, dia nisbah pada diri dia untuk guru dia. Maksudnya soalnya kalau Nabi Sulaiman ada benda dalam Quran, maka dia. Dan ini biasa berlaku dalam banyak isu-isu lain yang nisbah pada Quran, dan dia qiyas begitu. Rasulullah SAW, kalau kita ingat, seingat saya tak ada riwayat Rasulullah pernah guna khidmat jin untuk apa-apa isu. Kalau tak mudah Rasulullah punya peperangan, tuan-tuan, tak payah berperang sampai nak mati, suruh je jin-jin sekalian pergi rasuk Abu Jahal Abu Lahab, bagi muntah darah, santau semua, selesai masalah. Ada Rasulullah buat? Tak ada. Dan kita pun kalau boleh bela jin, saya ingat 3-4 ekor seorang lah. Seekor untuk pashkat pagi-pagi kalau duduk KL sibuk, seekor lagi tukang cari duit. Senang hidup. Itu nak melawak, nak bagi faham kata dalam sunnah tidak pernah ada Rasulullah guna khidmat jin. Walaupun Rasulullah mengislamkan jin, Rasulullah sendiri pun di Madinah ramai jin tu ada, tapi tak pernah. Ini jelas pada kita. Tiba-tiba mari orang Melayu, dia boleh dengan jin, dia baik. Ustaz, sebagai soalan akhir sebelum kita menutup, isu budaya sikit lah, maksudnya kefahaman tentang khurafat itu, kita ada satu kaedah al-adat al-muhakkamah, yakni adat itu boleh juga menjadi sumber hukum dalam keadaan tertentu itu. Maka sebahagian daripada khurafat ni berasal daripada ada istiadat budaya, kan? Lama-lama dia jadi macam akidah yang macam Ustaz sebut tadi. Makanya untuk orang awam lah faham batas satu maklumat, satu amalan yang mana ni okey lagi, masih lagi patuh syariat. Tapi bila dah sampai sini, ini dah masuk, maka stop. Kalau Ustaz boleh bagi panduan umum lah, maksudnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zairuddin, sahabat ahli panel Ustaz Adnan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Berkenaan dengan dia punya kayu ukur tu sebenarnya, betul Ustaz Zairuddin moderator sebut al-adah muhakkamah tu betul. Tapi kaedah mudah kita pegang, adat boleh menjadi sumber hukum selagi mana nas Quran hadis tak ada. Kita pegang dekat situ tu saya. Kalau dah ada yang tu, takkan kita nak pakai adat kebiasaan lagi. Dah jelas dalam Quran kata arak tu haram, tapi kami ustaz biasa je minum arak tu, setakat 2 botol tak mabuk lagi. Takkan kita nak kata itu adat muhakkamah, jadi adat boleh dipakai, tak boleh. Ini bukan khurafat, ini sesat barat nama dia. Nama itu bukan khurafat dah tu. Itu memang sesat terus dah ya. Baik. Jadi itu kayu ukur asas saya sebut. Cuma saya nak sebut dekat sini tadi Ustaz Zairuddin ada sebut berkenaan dengan mungkin saya bukan orang Perlis asal, tapi Ustaz Adnan orang Perlis asal, kan? Ditanya tentang apa benda khurafat yang berlaku kat Perlis ni. Okey, Ustaz Adnan sebut rumah hantu. Sebenarnya kita tak nafikan mungkin ada, Ustaz kan? Mungkin ada amalan-amalan khurafat yang berlaku, tetapi dia tidak sehebat tempat lain. Sebab tempat lain tu dijadi macam satu pesta. Dekat sini tak boleh.
Nampak? Mungkin dia buat senyap-senyap. Kalau kami tahu, saya pergi tangkap terus. Kita tak benarkan, kita no kompromi. Berlanggar dengan sunnah, berlanggar dengan nas, kita akan pergi tangkap terus. Sebab itu kerja jabatan agama. Tuan-tuan jangan marah kerja jabatan agama, sebab kerja dia tangkap orang je. Lepas tu dia tanya pula, jabatan mufti tak tangkap. Jabatan mufti tak ada bidang kuasa tangkap. Dia keluar fatwa, kami yang pergi tangkap. Nampak? Itu benda kena faham. Nampak? Sebab tu yang orang kata apa? Tangan-tangan raib. Dia bukan isu tangan raib, tuan-tuan. Dia isu kami laksana apa yang jabatan lain dah buat. Mufti jabatan kuasa fatwa kata ni salah. Bila keluar jabatan agama lah pergi tangkap. Kalau dia buat rumah hantu, okey, sebelum tu rumah hantu tak ada fatwa. Jadi penyelidikan pergi tengok, pergi tengok, akhirnya kita kata ini benda karut ni. Jadi untuk selesai masalah pergi jumpa mufti. Akhirnya dia pergi jumpa mufti, selesai masalah. Kita kadang-kadang ada kompromi, ada juga diplomasi tu ada ya. Tapi saya kata tadi, isu khurafat di Perlis kita tak nafikan mungkin ada, tetapi dia secara senyap-senyap individu-individu tertentu sahaja. Nampak? Dia buat kan, macam itu benda kadang-kadang kita taklah pergi kacau semua sekali, kecuali dia buat macam rumah hantu, tiba-tiba dia nak pesta puja pantai, contoh lah kan, dia buat itu memang tak ada lah dekat Perlis ni. Okey, tak ada tempat lain tu, mungkin ada lagi. Sebab saya duduk di Perlis pun kadang-kadang saya dapat soalan daripada jemaah saya yang duduk negeri lain. Nampak? Yang baru ni, macam baru ni dia nak bulan Safar, Ustaz. Kita rasa soalan tu dah tak perlu tanya lagi dah, tapi tanya juga. Sebab dia tanya apa? Ustaz, sepupu saya, itu standard ayat orang Melayu. Kan dia menyalahkan orang lain memang nombor satu kerja dia kan. Ustaz, sepupu saya nak kahwinkan anak. Jadi dia nak kahwinkan anak, dah tentu tarikh. Tapi bila tengok bulan Islam, Ustaz, bulan Safar lah, Ustaz. Saya ni kadang-kadang jenis bahasa Ustaz kasar sikit saya. Sebab masyarakat sekarang kadang-kadang kias-kias tak faham. Dia kena bagi straight forward baru dia faham. Kan? Akhirnya dia kata, saya kata kenapa tak boleh kahwinkan bulan Safar? Saya kata ini bulan sial, Ustaz. Bulan sial. Saya kata kalau bulan tu sial, orang yang percaya bulan tu sial double sial. Bukan saya, Ustaz, sepupu saya cakap. Itu standard orang Melayu tu tak? Nampak? Jadi nampak tak tuan-tuan? Benda standard macam tu dia payah nak buang. Jadi sebab tu saya kata kayu ukur dia tadi ialah, ada tak dalam Quran kata bulan Safar tak boleh buat majlis kahwin? Betul tak? Ada tak dalam hadis Nabi? Kalau hadis dhaif sekalipun yang kata tak boleh buat bulan Safar. Dia kata kitab ada sebut, Ustaz. Itu masalah dia. Ada kitab Jawi. Kitab Jawi ni memang problem sikit lah kan. Sebab dia banyak benda yang tak ada sandaran, kita tak tahu dia ambil daripada mana, dengan kita menghormati alim ulama yang terdahulu yang menulis kitab tersebut. Cuma mungkin kita tak faham. Itu je saya berbaik sangka begitu. Baik, jadi saya sebut tadi, jadi asas tu clear insyaAllah ya. Maknanya adat boleh jadi sumber hukum, tetapi pada perkara yang tidak ada nas Al-Quran, tak ada nas hadis. Kalau ada Quran dan hadis, adat tu tolak tepi lah ya, tolak tepi. Baik, jadi saya sebut tadi asas yang kita kata masyarakat kita ni kena hati-hati tu lah saya. Dia untuk orang awam ni, kita faham macam ni je lah tuan-tuan ya. Asas pertama dalam isu khurafat ke isu apa ke, dia berkait dengan isu ilmu sebenarnya. Dia isu ilmu, dia asas dekat situ. Ustaz Adnan dah sebut awal-awal tadi, dia isu ilmu. Sebab dia pasti akan berbeza antara orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Umar bin Abdul Aziz pun sebut, orang yang beramal tanpa ilmu karena yufsidu aksar mimma yusleh, merosakkan dia lebih banyak daripada memberi manfaat untuk dia. Jadi sebab tu kena cari ilmu. Cuma masyarakat kita ni, itu saya balik semula kepada isu adat tadi, tuan-tuan. Ini mungkin di Perlis ada, Ustaz. Mungkin ada. Okey. Tuan-tuan, mungkin tadi saya sebenarnya saya tak masuk sini lagi, Ustaz. Saya datang awal-awal, saya round semua ni, saya nak tengok ada tak kereta yang buat benda perangai lagu tu. Tapi nampaknya orang yang datang perkampungan sunnah memang pegang sunnah, tak ada buat, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ada tadi saya ambil nombor plate dia, saya sebut kat sini. Tapi mujur tak ada. Tuan-tuan, perasan tak kalau tuan-tuan ada yang duduk kat Johor, ada duduk Kuala Lumpur, duduk Selangor, dekat exhaust kereta kita tu dia suka gantungkan binatang Pokemon ke, Doraemon ke. Nampak tak tuan-tuan? Okey, benda-benda tu. Okey, sedangkan nas Quran ke,
syarah yang diberikan oleh ulama terhadap tafsir Al-Quran ke, semua menjelaskan bahawa benda yang kita tak ada ilmu jangan ikut. Betul tak Ustaz? Itu asas dia. Kita ni tengok orang gantung Pokemon, kita pun nak lain sikit, kita gantung Doraemon. Lain Ustaz. Pokemon dengan Doraemon binatang yang berbeza. Dia tak nak sama dengan orang tu. Okey, baik. Sebenarnya kita ikut-ikutan benda macam tu. Okey. Kalau ada yang gantung tu jangan pandang sebelah-sebelah. Kau ke? Jangan. Okay, buat tak tahu je. Kalau kita sendiri pun buat tak mengaku je. Okey, baik. Binatang tu digantung pada exhaust, dia adalah merupakan satu i'tiqad yang bukan diambil daripada Islam. Dia diambil daripada agama bukan Islam. Saya tak boleh sebut agama lain lah. Saya sebut agama lain saja yang bukan Islam. Dia kepercayaan dia ialah di negara-negara tertentu dia banyak aksiden, tahu tak? Dia banyak aksiden. Bila aksiden, Ustaz anda sebut tadi isu roh tadi, yang mungkin dia salah faham hadis Ustaz baca tadi, kan? Dia roh tergantung, jadi orang kita mati tak bayar hutang pun banyak. Jadi roh tu dia duduk ngacau orang tengah jalan highway. Jadi dia ada tempat tertentu yang roh akan duduk, sebab situ banyak berlaku aksiden Ustaz. Jadi roh berkumpul dekat situ. Sebab dia pakai kereta tak bayar hutang habis lagi Ustaz. Jadi roh dia duduk situ ramai-ramai. Jadi bila roh dia duduk situ, kereta kita lalu, kan kadang-kadang dia mati dengan mak dia mati, anak dia mati, anak yang kecil pun mati aksiden tu ya. Bila kereta lalu, roh ni kata, takkan aku je mati. Itu yang dia lompat naik dekat atas. Duduk kat depan dengan gigi panjang. Itu pun tak tahu Ustaz kan, rupa macam mana pun kita tak tahu kan, dengan menakutkan apa benda semua sekali. Dia kacau. Bila dia kacau dekat situ, maka akan berlaku aksiden lagi satu, mati lagi 4 orang, bertambah lagi hantu kat situ. Jadi mereka ini yang bukan Islam ini, dia gantung patung dekat exhaust supaya bila mereka lalu dekat tempat tu Ustaz, maka roh-roh tadi dia tak akan naik dekat cermin depan Ustaz. Dia nak naik cermin depan, dia kata ada patung, jom kita main patung tu je lah. Jadi dia tak naik ke atas. Nampak? Itu kepercayaan. Nampak tak Ustaz? Orang kita, orang gantung, aku gantung. Sebenarnya benda ni kepercayaan i'tiqad orang lain. Kita main ikut saja. Ikut saja. Lepas tu pula dia jadi khurafat baru pula Ustaz. Tadi dah khurafat, benda tu naik kacau. Lepas tu dia tambah lagi satu. Sebab tu benda-benda dosa ni selagi sekali buat Ustaz, dia bertambah dosa lain pula. Okey. Dah lah tadi dia percaya kalau dia tak gantung benda tu, roh-roh setan iblis ni akan mengganggu kat depan cermin besar dia tu. Lepas tu tambah lagi satu khurafat baru, kita gantunglah dekat exhaust. Sebab apa? Roh tu tak naik atas, dia main dekat exhaust. Part kedua, tak ya? Part ketiga tambah, bila bapak dia bawa kereta tekan. Kenapa berat ni ya? Sebab ramai roh hantu tadi main dekat patung tu. Jadi sebab tu kereta tu berat. Nampak tak? Daripada satu khurafat dia bertambah kepada khurafat yang kedua dan khurafat yang ketiga. Bila nak habis tak? Tak habis sampai ke sudah. Nampak tak? Sebab itu kita pergi asas tadi ialah kita selagi mana tidak kembali kepada nas Al-Quran, nas hadis. Okey, dalam isu-isu akidah ni dia hadis mesti hadis sahih lah. Okey, cuma dalam hadis ahad tu ada khilaf sikit Ustaz kan. Okey, yang itu, jadi kita selagi mana tak kembali kepada situ, selagi itulah masyarakat kita akan terus hanyut dalam isu-isu yang berkait dengan khurafat ini. Jadi saya nak sebut last dekat sini, sebab itu kepentingan apa-apa yang dibuat oleh otoriti agama kena ada penceramah atau kena ada tauliah. Sebab nak pastikan apa yang dia bawa sama dengan yang dah ditentukan oleh negeri. Kalau tak, dia akan bawa benda yang entah apa-apa menyimpang daripada ajaran Islam dan sebagainya. Jadi saya simpulkan dekat sini tuan-tuan, tak payah panjang-panjang lah, saya simpulkan saja. Masyarakat kita seorang awam untuk mengelakkan diri daripada terjerumus dalam perkara-perkara khurafat ini, kita orang awam biasa nak baca Quran, nak baca hadis memang tak boleh nak faham direct lah. Macam Ustaz Adnan sebut tadi, baca hadis tergantung, dah dikira roh duduk situ. Lepas tu saya pula tambah, dia kacau orang naik kereta pula. Nampak, dia tak habis benda tu. Jadi kita kata orang awam, pastikan ambil ilmu daripada guru, jangan ambil daripada buku semata-mata. Okey, guru. Ustaz Adnan dah sebut dah tadi tentang sanad semua sekali tu. Pastikan guru. Kedua tuan-tuan, isu guru, jangan sekadar ada guru. Sebab ramai guru tak betul. Belajar macam ni, tok guru kau tu dah difatwakan sesat rupanya. Alamak, dah 20 tahun mengaji, memang payah nak buang.
Nampak tak? Itu contoh. Guru kena ada, pastikan guru itu guru yang betul, dan pastikan tuan-tuan kita ambil ilmu dalam tempat yang terbuka. Kalau tertutup mesti ada something wrong. Ini terbuka. Tuan-tuan semua dengar, seluruh Malaysia boleh dengar perkampungan sunnah. Kalau saya sebut salah, Ustaz Adnan sebut salah, ada orang akan tegur. Kalau dia duduk senyap-senyap, maknanya dia nak sembunyikan sesuatu. Itu yang kita, cuma saya sebelum tutup saya kan, untuk round yang akhir ni, saya sebut satu je benda. Khurafat mungkin berapa kita kata, yang lama-lama dia dah tamat, tapi tuan-tuan dia tamat, dia tak mati kat situ, dia akan berevolusi. Saya sebut contoh sebab awal tadi isu agama tadi, tuan-tuan percaya tak, dulu saya rasa bila ada baby lahir menangis, letak apa Ustaz? Bawah bantal, tak gunting tau? Tegak gunting. Saya suka tanya Ustaz, masa saya buat penyelidikan, saya suka tanya, bila orang letak gunting, kenapa letak gunting? Kenapa tak letak benda lain? Ayah dia polis. Saya kata, kenapa tak letak pistol tu situ? Letak gunting, kenapa tak gunting? Sebab dia kata, Ustaz, setan takut gunting. Saya kata, macam mana kau ni? Ustaz tak tahu ke? Dia kata, hadis tu. Ada hadis pula dah. Saya kata, hadis mana setan takut gunting Ustaz? Saya tak tahu. Lepas tu dia kata, saya pun dah lupa lah Ustaz nak sebut. Ini ayat penipu Ustaz. Nampak tak? Kalau lupa-lupa ni tak boleh pakai. Betul saya? Jadi sekarang ni tuan-tuan, kalau pergi tempat lain, gunting dah tak ada. Dia evolusikan benda tu, islamikkan sikit, dia letak surah Yasin pula bawah tu. Jadi dia kata, takkan tak boleh Ustaz, surah Yasin. Yang ini pun sama dengan kepercayaan Cina punya hantu tu. Nampak tak? Tengok tak cerita hantu tuan-tuan Cina? Ustaz sebut tadi kan, hantu Cina sahaja yang boleh ditampal dekat dahi dia, dia berhenti. Nampak? Yang Nabi ajar kita apa tuan-tuan? Nak mengelak setan dan jin, syaitan dan iblis, Nabi sebut apa? Rumah yang dibacakan, betul tak? Rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah, itu yang setan tak masuk. Bukan dia letak bawah bantal, bukan ditampal kat rumah. Betul tak Ustaz? Itu contoh tuan-tuan ya. Jadi saya ini jenis cakap straightforward je, senang bagi orang faham tuan-tuan ya. Baik, jadi itu benda yang kita kena hati-hati. Khurafat dalam bentuk yang lama mungkin tak ada, tapi tuan-tuan kena hati-hati, dia mungkin berkembang. Dia berevolusi jadi macam daripada rumah setingkat jadi rumah setingkat jadi semedi jadi banglo jadi villa jadi penthouse, akhirnya susah nak buat teras. Itu contoh tuan-tuan ya. Baik, jadi itu apa yang saya dapat sebutlah ya. Wallahu alam. Baik, untuk nak bahas pasal hantu ni kena buat seminar lain pula lah, insyaAllah. Satu, sebagai penutup, saya baca daripada dokumen yang sama lagi, mungkin ambil masa sikit, beberapa bahagian penting. Antaranya disebut di sini, bila sebut tentang khurafat, ia tidak didasarkan pada dahna syarak sama ada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan atau kepercayaan karut. Yang ketiga, ia bersumberkan kepada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam, kerana di sana ada adat yang tak bercanggah. Yang keempat, ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus, kita sebut pasal jin tadi, dan juga hantu, untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Seterusnya, dia menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, jelas sebut di sini ya, pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Ia juga ada mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah dan syariat Islam. Saya tambah sikit lagi tentang bentuk-bentuk khurafat yang dijelaskan dalam dokumen rasmi JAKIM ini. Yang pertama, kepercayaan kepada keramat. Keramat di bahasa Melayukan daripada karamah, bahasa Arab, seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat, batu, bukit, tongkat dan sebagainya. Dah jelas sebut dalam dokumen ini tuan-tuan. Kepercayaan kepada sial majal, seperti adat mandi safar, adat mandi membuang sial dan sebagainya. Dalam kajian saja bab mandi ni saja ada lebih kurang 20 jenis mandi. Mandi safar, mandi nobat, mandi buang sial, mandi. Sebab apa orang Melayu suka mandi? Air banyak. Sial macam ni tak jumpa, khurafat macam ni tak jumpa di negara Arab. Sebab apa? Mereka tak ada air. Nampak? Dia punya kaitan tu. Seterusnya, kepercayaan kepada jin dan memuja pertolongan darinya, seperti adat memuja kampung, adat merenjis tepung tawar, adat pantai dan sebagainya.
Seterusnya kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki, seperti adat memuja semangat padi yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah, iaitu memuja semangat padi dan membuang ancak di sungai dan laut dan bermain di pantai. Kalau tak kawal Ustaz, nanti ada puja semangat harum manis. Nak bagi subuh. Sikit lagi saya pergi. Seterusnya kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang. Contohnya seperti tidak boleh melihatkan bayi di muka cermin, kerana kelak ia akan mati di dalam air. Tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi. Ustaz sebut tadi pasal gagak. Takut mendapat sial dan bala dan sebagainya. Kemudian percaya kepada amalan-amalan bintang, nujum, angka-angka, rakam ataupun dipanggil huruf, dan rajah-rajah tertentu, Ashabul Kahfi, Khataman Nubuwah, bla bla bla. Dan akhir sekali dengan jelas disebut di sini, bentuk khurafat antara lain memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap wali dan sebagainya. Sebab tuan suka guna dokumen ni Ustaz, kita syarah lumak dah seumpamanya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, bagi tuan-tuan yang ada juga mengajar, saya tahu ramai asatizah di sini dah seumpamanya, saya sangat syorkan untuk kita download dokumen ini, dalam internet ada, dalam website JAKIM, boleh sebarkan pada anak beranak kita. Dan juga yang ada mengajar, berkuliah di sebuah masjid boleh gunakan sebagai. Dan saya ajar beginilah, bila kita baca tu kata jangan marah saya, tak setuju marah JAKIM. Senang gitu ya. Wallahu alam. Terima kasih atas kesudian tuan-tuan untuk meluangkan masa memberikan perhatian kepada perkongsian daripada Ustaz Adnan dan juga Ustaz Najmuddin. Semoga ada peluang untuk kita bersama lagi di sini, dan semoga apa yang tuan-tuan usahakan ini termasuk daripada salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, dan direwardkan, dibalas dengan sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.